بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat lagi bersama-sama. Dan pada hari ini kita teruskan perbahasan kita, iaitu talbis iblis kepada orang-orang ahli ibadah, iaitu di dalam bab belitan iblis di dalam perkara haji. Kalau kita perhatikan bukan, perbahasan kitab ni dia menjurus kepada dalam ibadah itu mestilah ada dalilnya atau daripada tunjukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau puan tengok di awal-awal perbahasan kitab ni, dia menyebut inna asdaqal hadith kitab Allah. Sebaik-baik perkataan itu ialah perkataan Allah. Wa ahsanil hadyi hadyu bi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Nabi. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu mengada-adakan dalam perkara agama. Wa kullu bid'atin dalalah. Sesuatu yang diada-adakan itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang sesat itu tempatnya adalah neraka. Dia punya asas perbahasan ni dalam kitab ni ialah tentang sumber kita yang pertama tadi, ataupun mengada-adakan dalam perkara agama. Orang tengok dalam bab yang ke-8, perihal belitan iblis terhadap ahli abid dan bahagian peribadatan. Itu bab yang ke-8. Tajuk dia bab ke-8. Sebab saya baca buku lama kan. Dalam bab ke-8 tu ada tajuk dia, tajuk kecil dia, belitan iblis kepada dalam perkara haji. Ya. Okey. Dia ada tambahan kat situ, kita tunggu kat situ. Dalam bab tawakal, kemudian dalam bab amal ma'ruf nahi munkar. Okey. Kalau kita perhatikan di dalam bab ini, dikata mungkin kefarduan haji itu akan gugur dari seorang muslim dengan sekali naik haji. Kemudian dia pergi lagi tidak dengan redha kedua ibu bapa, dan dan ini tentu adalah sesuatu kesalahan.
Baik. Haji ni tuan-tuan seumur hidup sekali ke, 2 kali ke, 3 kali? Sekali. Wajib tu sekali. Kalau kita dapat haji kali kedua, haji kedua jadi haji apa? Haji pertama tu wajib. Haji kedua tu jadi sunat. Mana lebih utama? Buat haji sendiri ke buat haji orang lain? Nampak tipu daya iblis ni. Buat haji orang lain tu dipanggil badan haji. Mana haji kedua tu kena buat haji orang lain. Haji mak kita ke, haji kawan kita dah meninggal ke, macam tu. Sebab pahala buat haji untuk orang lain lebih besar pahala daripada buat haji untuk diri sendiri. Tetapi mabrur tu dapat dekat siapa, perempuan? Kita buat haji orang lain, mabrur tu dapat dekat siapa? Dekat kita ke dekat orang lain tu? Dekat kita. Itu beza dia. Pahala dapat kat siapa? Oh, dua-dua. Pahala dapat dekat kita sebab pembuat, kepada pembuat. Dia tidak boleh menyanggah dalil, iaitu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia buat dia dapat rumah, dia tak buat dia tak dapatlah. Tapi orang tu lepas tak haji dia, orang tu lepas. Tapi pahala dapat kat siapa? Dapat kat kita, teman. Mabrur dapat kat siapa? Dapat kat kita. Dua. Baru ni ada karnival haji kan. Orang perasan tak dalam karnival haji itu macam-macam tawaran diberikan. Macam kan tawaran diberikan. Saya nak tanya perempuan, haji itu berapa hari? Haji itu berapa hari? 6 hari je perempuan. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Perempuan, tawaran diberi kat tuan-tuan yang mana? Sebelum haji ke semasa haji? Tawaran tuan-tuan dapat tu, tawaran tu untuk sebelum ke atau yang 6 hari tadi? Kebanyakan sebelum. Perempuan, yang hotel dekat masjid itu belum haji. Tapi orang kejar hotel dekat masjid, betul tak? Dan ketika hari Arafah, hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, 10 Zulhijjah hari Nahar, 11, 12, 13 Zulhijjah hari Tashrik. Tuan-tuan, ada tak tawaran 8 Zulhijjah? Ada tak tuan-tuan dapat tawaran 8 Zulhijjah? Apa tawaran dia? 8 Zulhijjah, baginda Nabi SAW dia pergi ke Mina. 8 Zulhijjah pergi Mina. Tuan-tuan lepas Zulhijjah pergi mana? Cuba tanya yang dah pergi haji. Lepas Zulhijjah pergi mana? Tuan-tuan pergi Arafah. Kan?
haji yang Nabi buat 8 Zulhijjah, Nabi pergi ke Mina, buat dia solat zuhur, solat jamak takdim, kemudian jam zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan lepas subuh dia pergi ke Arafah. Buat apa? Jadi perempuan terus kita tawaran, kita dapat tawaran tadi tu, dapat Zulhijjah. Ada tak lepas tu dapat tawaran pergi ke Mina? Ada tak? Ada syarikat yang buat 8 Zulhijjah pergi ke Mina. Tetapi perempuan, Mina 8 Zulhijjah elektrik tak ada lagi, aircon tak ada lagi, air pun tak ada lagi. Maknanya kalau kita pergi tadi merosakkan diri kita, kemudian kenderaan pun tak ada, mana kena berjalan kaki. Kalau kita pergi mudarat tak perempuan? Mudarat tak dengan umur kita ni? Mudarat. Maka kita tidak pilih 8, kita pilih 9. Yang rukun haji itu 9 tu. Tapi sunnah Nabi-nya, Nabi pergilah. Pasal tu buat 8 Zulhijjah, orang jalan kaki ramai-ramai nak pergi ke Arafah tu. Itu dia panggil hari tarwiyah. Perempuan, ada orang kejar yang 8, tetapi mudarat pada diri dia. Apa hukum dia? Dalam maqasid syar'iyyah, wajib menjaga 5: agama, nyawa, akal, nasab dan harta. Kalau kita pergi perempuan dengan umur kita ni, kenderaan tak ada, air tak ada lagi, elektrik tak ada lagi, kemudahan tak ada lagi, mudarat atas diri kita, apa hukum dia? Bertembung antara mudarat dengan manfaat, dia kena mengambil mudarat. Itu usul fiqh. Bertembung antara mudarat dengan manfaat, dia kena ambil mudarat. Contohnya, perempuan solat berjamaah di masjid, mudarat ke manfaat? Solat berjamaah di masjid, mudarat ke manfaat? Manfaat. Waktu tu COVID-19, perempuan pergi juga. Perempuan nak ambil mana? Mudarat ke manfaat? Fiqh kata kena ambil mudarat, maka tak boleh pergi. Solat berjamaah, semaya rapat-rapat, mudarat ke manfaat? Solat berjamaah, semaya rapat-rapat, mudarat ke manfaat? Waktu COVID-19, tuan-tuan pergi rapat-rapat, tuan-tuan kena ambil apa? Mudarat. Mana kena semayang jarang-jarang? Fiqh. Tapi orang-orang yang terbelit dengan tipu daya iblis, dia nak ambil manfaat dalam keadaan mudarat. Perempuan, 2022 haji kali pertama selepas COVID-19. Kali pertama selepas COVID-19. Tahun tu ada tak tawaf wada? Saya pergi haji tahun 2022. Ada tak hukum tawaf wada? Dia orang buat. Apa keputusan daripada muzakarah haji? Apa keputusan daripada Arab Saudi? Keutamaan diberikan kepada orang nak buat tawaf haji. Keutamaan diberikan kepada orang buat tawaf umrah. Tetapi kita ngada-ngada nak buat tawaf wada. Apa hukum dia? Waktu tu endemik mana dah boleh, dah bermula kita nak berada dalam suasana COVID tadi, menerima seadanya.
Waktu tu kena pilih mudarat, tuan. Mudarat mana tak ada tawaf, tak betul tahu tu tak ada hukum tawaf wah. Tapi ada tak orang buat? Nampak tak? Dia buat menyebabkan kesesakan berlaku di mataf. Mengganggu pula pada orang yang nak buat kerja umrah. Waktu orang nak buat umrah kita nak balik lah. Tapi dia buat tak? Orang buat. Tahun 2023, tahun sudah. Waktu tu dah boleh lagi, dah hukum tawaf wada kembali kepada asal. Boleh pada asal. Sebab dia kata waktu tu kita dah bebas, dah 90% dah bebas daripada COVID-19. Tiba-tiba Utusan Arab Saudi buat atas alasan cuaca panas 50 darjah Celsius, 48 ke 50 darjah Celsius. Jadi pada waktu tu kebenaran untuk tawaf wada, tawaf dikhususkan di mataf untuk orang buat kerja haji dan umrah. Ya. Jadi orang tawaf wada hukum dia kekal, maka diberi peluang untuk tawaf di atas. Tiba-tiba kita nak ambil manfaat tawaf di bawah dengan kita tipu polis pakai kain ihram. Apa hukumnya banyak? Nampak? Sekarang ni tawaf di bawah orang lelaki, dia nak tawaf bawah dia pakai ihram. Sangkaan polis tadi orang tadi dalam umrah. Kita nak tawaf wada. Tawaf wada ni bukan pakai pakaian apa dia? Menutup aurat saja, perempuan. Tetapi sebab dia nak ambil kelebihan tawaf wada tadi, manfaat, maka dia tawaf di mataf, maka dia pakai ihram, dia tipu polis. Apa hukumnya? Ambil kaedah fiqah, bertembung antara mudarat dengan manfaat, kena pilih mudarat. Waktu cuaca berapa tuan? 48, 50 darjah Celsius. Ada tak jalan keluar nak selesaikan tawaf wada pakai baju biasa? Ada jalan keluar dia? Apa jalan keluar dia? Naik skut. Tapi dia pilih juga untuk tawaf di bawah. Apa hukum dia buat? Nafsu kata saya nak ambil manfaat. Fiqah kata you kena ambil mudarat. Banyak tak orang buat? Dua. Sebab itu perempuan, tipu dari iblis ni dia akan berlaku dalam semua keadaan. Baik, saya masuk balik. Tawaran orang buat haji berapa hari tadi perempuan? 6 hari. Kita yang dah berusia ni, tiba-tiba kita dapat tawaran dipanggil P1. P1 ni mana orang yang telah ditawarkan untuk melaksanakan ibadah haji. Waktu tu banyak terima banyak tawaran. Tiba-tiba perempuan pilih dalam keadaan usia kita, dalam keadaan tak ada kederat, dalam keadaan umur yang begitu dan ada sakit-sakit macam-macam, dia ambil keputusan dia nak duduk di muaisim. Apa hukum dia? Dia ada kemampuan. Apa hukum dia? Saya bukan cerita yang muasasah, saya cerita package. Tawaran dia terima tawaran. Perempuan cerita je duit dia ada, dia tak ada duit lain.
Sebab Allah bagi dia rezeki, maka dia pulang balik rezekinya pada Allah balik. Sebab apa perempuan? Bila Allah seru manusia, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah menyeru manusia melaksanakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram bagi mereka yang berkemampuan pada diri, berkemampuan pada harta, berkemampuan pada kesihatan, berkemampuan pada aman perjalanan, berkemampuan dapat kebenaran melaksanakan haji. Mana dapat kebenaran tu tadi, maksudnya apa dia? Ada kota. Tiba-tiba dia pergi yang tak ada kota. Macam mana? Faham tak ada kota? Tak ada kebenaran. Dia pergi dengan kota turis yang tak ada turis tu kota apa dia? Kota umrah. Turis kota apa? Kota duduk sana 3 bulan tu. Kota pelancong. Kota haji kebenaran buat haji. Kota pelancong kebenaran untuk tetapi dia gunakan kota pelancong, turis, dia buat haji. Boleh ke tidak? Boleh tak abang? Allah kata, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Liman istata'a, mana bagi mereka yang ada kebenaran, dia cukup rukun haji dengan berwukuf di Arafah, cukup bermalam di Muzdalifah wajib haji, kemudian melontar jamrah kubra wajib haji, kemudian bergunting wajib haji. Bergunting adalah rukun haji. Kemudian dia tawaf, rukun haji. Kemudian dia sa'i, rukun haji. Kemudian dia bermalam di Mina hari 11, hari 12, hari 13, wajib haji. Haji dia sah tak Muhammad? Sah. Tapi dia pergi kota turis, macam mana Muhammad? Sah tak haji dia? Sah. Tuhan terima ke tidak? Cepat benar kata terima. Dengar Allah selalu. Allah kata ni, bukan saya kata. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'. Dia kata man istata'ah, mereka yang istita'ah. Apa mana istita'ah? Berkemampuan pada harta, duit dia tu. Berkemampuan pada diri, sihat dia. Berkemampuan pada aman perjalanan, duduk sana aman. Berkemampuan pada kesihatan, dia sihat. Tetapi dia tipu doktor tu tuan. Dia guna doktor bagi lulus dia punya darah tinggi tadi jadi rendah. Haji dia sah tak? Haji memang sah, tuan. Allah terima ke tidak? Dia tak boleh menyanggah pada firman-Nya, pada dalil Allah. Allah seru pada orang yang berkemampuan saja. Istita'. Orang buat tak orang? Ramai buat je. Ramai orang buat. Sampai bayar mahal, tidur dekat, duduk rehat dekat tong sampah. Kan keluar dalam tu kan, yang orang yang mahal tu lah, dia kata Hindu.
Tuan-tuan rasa Allah terima ke tidak? Tuan-tuan rasa lembat. Allah dah sebut dah, liman istata'a ilaihi sabila. Allah seru pada orang yang istita'ah saja. Tuan-tuan ada darah tinggi, kencing manis tinggi, kemudian sama mata-mata dah menyala-nyala merah, dengan naik darah tinggi dia naik. Dia duduk Mekah perempuan daripada 40 hari, 3 hari dia sihat, yang lain semua dekat hospital. Jawab begitu aja. Itu dipanggil istita'ah. Fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram. Fa idza afaqtum min arafat, ketika kamu berada di Arafah, waktu itu Allah kata, aku berbangga-bangga kepada hamba-hambaku yang datang berbondong-bondong menyambut seruanku dalam keadaan berkusut masai. Dalam keadaan berkusut masai. Tiba hari itu tuan pakai lawa-lawa, pakai pula kain ihram warna purple. Yang perempuan pula pakai telekung yang lawa-lawa, bukan yang renda-renda. Tuan dia rasa bukan? Allah kata, fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Ketika hari hukuman, hari masy'aril haram, 8, 9, 10, 11, 12, 3. So hari itu kita berkusut, tiba-tiba tuan-tuan pakai sunblock. Apa hukum dia? Sunblock termasuk apa? Kesihatan. Tapi dia pakai sunblock untuk apa? Kecantikan ke kesihatan? Jawab sendiri lah. Ada orang pakai kerana kesihatan, ada orang pakai kerana Kita fikir sendirilah. Tuan-tuan pakai, minta maaf saya tengok orang perempuan bila dalam, bukan Malaysia, Indonesia perempuan hari Arafah, dia melawar sungguh. Ya Allah, dengan telekung je, dengan apa kan. Waktu tu keperluan apa tuan? Waktu tu panas perempuan pakai topi, boleh tak tuan? Topi termasuk kecantikan ke kesihatan? Kesihatan. Waktu tu panas tuan. Sekarang ni kan dah ada jual tudung yang ada topi tu. Yang baru dan jenis tudung yang ada topi kan. Tudung, lepas tu ada cap, ada keluar depan satu cokor cap depan tu. Waktu tu tuan-tuan pakai sunglass, waktu tu kategori mana? Kecantikan ke kesihatan? Besar ke dabak apa kata apa? Umat, pakai cermin besar termasuk larangan ihram ke tidak? Larangan ihram. Larangan ihram ya. Dia sekadar urut untuk kesihatan. Dia boleh sebab kesihatan. Tuan-tuan pakai lotion termasuk kesihatan ke kecantikan? Lotion. Ada orang tak boleh. Dia jenis kejap-kejap dia tolekan dekat Arafah Mina tu kan. Yalah, kadang-kadang kan dia punya kemah tu, dia punya macam gatal-gatal kan, kita pegang dia rasa miang-miang. Kesihatan boleh buat, tapi kalau kecantikan tak boleh. Berapa ramai yang buat? Tuan-tuan sihat, walaupun dalam agama so boleh pilih duduk Mina sama ada 12 atau 13. Tuan-tuan boleh pilih nafar awal atau nafar sani, duduk sana 2 hari atau duduk sana 3 hari.
Tapi tuan-tuan pilih untuk 2 hari atas alasan tak boleh pergi dah, tak tahan aku dengan Mina. Apa hukum dia? Hukum kata 2 atau 3. Allah bagi kita rukhsah, kelonggaran. Tapi tuan-tuan dia pilih untuk 2, sedangkan dia masih lagi boleh menerima, dia boleh lagi boleh pergi lagi. Jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa dia buat macam betul. Puan, apa makna talbis, tipu daya iblis? Tipu daya iblis menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Atas sebab sebab apa? Sebab urur, kejahilan, kedangkalan. Kemudian dia kata falqurul fa iza afattum min arafatin falqurullah. Mana dia suruh kita memperbanyakkan mengingati Allah. Apa zikir utama di Arafah? Siapa dah pergi haji angkat tangan? Lupa dah ustaz lama. Apa zikir utama di Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir utama. Apa dia? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa zikir utama yang ma'thur? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa zikir utama? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa penutup pada segala zikir? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dia kata fadhkurullaha indal masy'aril haram. Bukan masy'ar haram apa dia? Arafah, Muzdalifah, Mina. 3. Mengapa dia panggil masy'ar haram? Dia pada syiar, lambang pada agama. Sebab dia istimewa hari itu saja. Arafah istimewa hanya 9 Zulhijjah saja. Muzdalifah istimewa hanya separuh malam 10 Zulhijjah saja. Mina istimewa 11, 12 dan 13 Zulhijjah saja, atau dipanggil bandar 3 hari. Mana hari lain istimewa tak? Sama macam alam damai. Berapa ramai yang naik atas Bukit Jabal Rahmah masa bulan-bulan biasa? Ramai tak? Bawa sejadah tak? Bawa. Semayang tak? Semayang. Doa tak? Doa. Boleh tak? Boleh. Tapi yang utama bila? Orang pergi bulan Ramadan penuh. Bulan Ramadan, bulan sekarang ni kan penuh. Dia rasa dia buat macam betul. Dia panggil apa kan? Talbis. Apa dia talbis? Menampakkan kebatilan dalam rupa
kebenaran. Mengapa terjadinya talbis? Kerana gurur. Apa makna gurur? Ambil peksa gagal tuan-tuan. Buku ni dua isu tuan. Dalil, kemudian talbis, yang kedua gurur. Gurur makna apa? Kedangkalan ilmu. Dia menilai dengan nafsu dia tidak menilai dengan kehendak dalil. Dia tidak menilai dengan kehendak dalil. Sebab itu perempuan, saya duduk perhati masa hari baru ni kan, ketika karnival haji, orang tengok harga dulu. Betul lah tengok harga kemampuan kan. Tapi dia tak tengok tuan-tuan yang 6 hari tu. Dia tengok hotel dekat dulu. Dia tengok hotel dekat dulu. Patut dia kena fikir 6 hari tu duduk kat mana. Kita bayar 40,000, 50,000 sampai 180,000. Tanya duduk kat mana kalau kat Arafah tu. Kalau duduk kat Arafah, katakanlah dia bayar 100,000, duduk dekat duduk betul-betul dekat Wadi Uranah. Praktikal lah umpah bayar 180,000. Praktikal lah tempat-tempat tu betul-betul dekat dengan Masjid Namirah. Dia bayar 180 duduk tepi bukit. Menasabah ke tidak? Kalau dia kata 180, 200,000, dia ambil tempat Nabi tu di Wadi Uranah dekat Masjid Namirah. Praktikal. Logik lah perempuan. Apa yang diberi? Ya. Kemudian ketika dalam 6 hari tadi, apa yang kita boleh buat untuk dengan kemampuan kita ada, jalan keluar dia, dalam keadaan usia kita dah meningkat ni, apa kita buat? Kita kena fikir kenderaan. Sebab dia kata walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'ah. Dia termasuk dengan logistik dan kenderaan. Kenderaan ada berapa biji, perempuan? Saya tanya perempuan ni, orang pergi haji Arafah, Muzdalifah, Mina, bas ada berapa biji? 100. Jamaah ada berapa? 32 hari. Satu bas isi berapa orang? 40. 40 kali 100 berapa? 4,000. Sekali jalan 4,000. Mekah, Arafah 4,000. Pusing balik Mekah, ambil 4,000 balik. Dia berpusing-pusing nak menghabiskan sampai 32. Nampak tak? Tonton ambil package, tanya ada tak kenderaan yang keluar daripada tu? Itu dipanggil PNM. Apa dia? PNM, Perkhidmatan Naik Taraf Masyair. Ada? PNM, Perkhidmatan Naik Taraf Masyair. Maknanya waktu tu diberilah kenderaan yang keluar daripada yang 100 tadi, daripada yang diperuntukkan. Maka tidaklah berlaku tuan-tuan terlalu lama. Sebab saya cerita tuan-tuan bayar, bila kita bayar, apa yang kita dapat daripada yang kita bayar. 2. Yang ketiga, tempat yang lama kat mana perempuan? Haji. Yang lama mana? Mina. Di Mina 3 hari atau 2 hari. Tuan-tuan bayar mahal, tuan-tuan duduk dekat Muaisim. Praktikal ke tidak? Baik, Mina ada 3. Yang pertama Mina Jamrah, yang kedua Mina Muaisim, yang ketiga namanya Mina Muhassir. Mina ada 3 perempuan. Yang pertama Mina Jamrah, Mina asli. Yang kedua Mina
Muaisim, Mina baru. Yang ketiga Mina Muhassir. Mina Muhassir border antara Muzdalifah dengan Mina. Border. Mina Muhassir tempat Abraha serang Kaabah. Dia berehat kat situ. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan? Waktu itu Abraha berhenti kat situ nak serang Kaabah, maka Allah datangkan burung ababil. Nabi SAW kata, bila sampai saja di situ, Nabi jalan laju-laju. Setiap tempat yang musibah turun, Nabi takkan duduk situ, Nabi akan jalan laju-laju. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan duduk pun jalan laju kat situ. Pernah tak ambil tahu muhasir ke tak muhasir? Tobatlah pun tak ambil tahu je. Ada kes dulu zaman duduk situ. Makcik tu suka benar. Alhamdulillah Ustaz, duduk tempat ni tak ada orang. Toilet pun tak ada problem Ustaz. Nabi kata sampai situ jalan laju-laju. Tapi sebab dah tak boleh tempat tu saja yang ada. Apa hukum duduk tempat tu? Kembali pada tuan-tuan, bertembung antara mudarat dengan manfaat, kena ambil mudarat. Waktu tu mudarat, tak ada tempat lain dah, maka harus ambil tempat tu. Kalau tak ada, pernah berlaku 10 tahun yang lalu, duduk di Mina Muhassir. 3 Mina Muaisim. Mina Muaisim, Mina baru. Mana tempat tersebut Mina tak boleh tampung dah jamaah yang terlalu ramai, maka dibuat satu Mina baru. Maka diambil hukum solat berjamaah. Puan-puan, solat berjamaah antara sini dengan sana untuk mengesahkan yang belakang tu macam mana? Belakang masjid tu nak mengesahkan dia macam mana? Kena ada laluan, buka pintu. Kalau nak mengesahkan solat di surau puan, yang belakang surau tu nak mengesahkan yang belakang surau tu macam mana? Ada laluan, pintu dibuka. Untuk mengesahkan Mina Muaisim jadi Mina macam mana? Ada laluan. Dia panggil apa? Terowong Muaisim. Itu dipanggil Mina baru. Tuan-tuan bayar 50,000, 60,000 duduk Mina Muaisim. Praktikal ke tidak? Berlaku tak? Tuan-tuan, banyak orang pergi haji, dia terlepas pandang yang ini saya. Dia pilih package, kena ingat, dia tuan pilih package, tuan-tuan pilih muasasah, dia tak ada choice, tak ada pilihan. Tuan-tuan pilih untuk pergi yang B40, B40, tu tak ada pilihan, dia tetap duduk di Muaisim, tetap tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pilih untuk keluar daripada duit kita sendiri untuk mendapatkan hak kita ikut sunnah Nabi SAW, patut pilihlah Mina Jamrah. Tapi beberapa ramai yang pilih. Okey, yang paling baru ni perempuan, yang paling baru ni duduk di hotel di Aziziyah. Sekarang ni baru dia duduk di hotel Aziziyah. Apa alasan duduk hotel Aziziyah? Alasan dia tak berebut toilet, duduk dekat hotel. Kembali balik, bertembung antara mudarat dengan manfaat, kena ambil mudarat. Tuan-tuan, dia ni memang ada problem toilet, memang kena pergi toilet satu hari 10 kali. Contoh, waktu tu dia ada kemampuan, maka dia kena ambil mudarat. Dia pilih untuk duduk Aziziyah. Tapi apa resiko dia? Dia kena tahu, dia kena ada ilmu, dia kena masuk Mina tu tepat pada waktu maghrib. Dia jalan kaki lah 1 kilometer daripada hotel tadi
dia pergi ke Mina dekat Mina end year, bukan start year Mina end year. Dia masuk ke end year tu sebenarnya start lah. Masuk Mina start year. Kalau dia pergi belah sini nampak Mina end year. Dia kena masuk pada Mina start year. Masuk situ. Maka dia kena kira pukul 7.30 masuk maghrib, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 cukup bermalam. Agak-agak duduk berkumpul ramai-ramai tadi kena halau ke tidak, tuan-tuan? Dia duduk dekat KFC tu. Kena halau dengan polis tidak? Memang kena halau. Jadi terpaksa lah berjalan kaki, jalan kena halau duduk, kena halau duduk, kena halau duduk, kena halau. Lalas sekali dia berpusing sampai ke Jamarat. Tak cukup lagi, pusing kena halau, pusing kena halau. Lalah dia kena halau, dia jalan kaki dia jadi 3 kilo. Kena pilih lah perempuan. Kalau dia bagi kita kelebihan ada transit dekat sana untuk cukupkan bermalam saja, kita pilihkan yang itu. Banyak orang terlepas pandang yang ini. Sedangkan dia kata dia menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Sebab apa? Sebab guru, sebab kedangkalan ilmu. Sebab saya tengok bahawa ni ketika karnival haji orang berlomba. Mula-mula dia tanya dulu, hotel dekat ke jauh? Tanya dulu. Tanya yang 6 day untuk 6 hari. Okey, saya ambil balik. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Maka kita punya lidah, tuan-tuan, lidah kita hanya yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila suruh mengingati Allah, kita ambil zikir khusus untuk Arafah. Apa dia? Zikir khusus untuk hari Masyair. Labbaik Allahumma. Zikir khusus yang ma'thur, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita ambil zikir yang khusus, yang ma'thur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Contohnya hang itu, tuan-tuan. Sebab itu ketika baginda Nabi SAW berada di Mina, Nabi telah menyampaikan satu khutbah. Dalam masa kita menyampaikan tazkirah lah. Dia mengatakan, dia bacakan firman Allah surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Allah jadikan 12 bulan sejak diciptakan langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang digelar sebagai syahrul haram. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Tengok tuan-tuan pada tajuk belitan iblis terhadap orang yang berpuasa. Tengok situ pula. Saya ulang balik. Yang disebut Syahrul Haram tu ada 4 bulan. Surah At-Taubah ayat 36. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Kita punya hujah, inna asdaqal hadis kitab fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kalau umur kamu panjang, kamu akan dapati umat kamu berpecah belah. Fa'alaikum bisunnah. Waktu itu berpeganglah kepada sunnahku. Fa'alaikum bisunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Di waktu itu berpeganglah pada sunnah al-khulafa' ar-rasyidin. Wa raddu. Pegang betul-betul. Gigit dia sebagaimana kau menggigit geraham kamu. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut bahawa kata Aisyah, sesungguhnya Nabi tidak pernah berpuasa sebulan kecuali bulan
Hadis itu sahih, Mbak. Kata Aisyah, aku dapati baginda Nabi tidak pernah berpuasa sebulan kecuali bulan Ramadan. Saya nak tanya perempuan, ada tak orang kita berpuasa 3 bulan betul-betul? Ada tak orang puasa Rajab, Syaban, Ramadan 3 bulan betul? Ada tak, Mbak? Dia menyanggah hadis. Kata Aisyah, aku dapati Nabi tidak pernah berpuasa sebulan kecuali Ramadan. Baru ni perempuan saya balik Melaka, jumpa makcik-makcik. Dia jumpa saya, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, makcik dah dapat puasa 3 bulan betul-betul Ustaz. Dah 3 tahun Ustaz, Alhamdulillah. Itu pun sejak menepos ni, itu dah boleh dah. Kita 3 bulan betul, sebelum tu tak boleh. Tuan-tuan, puasa tu baik tak? Baik. Puasa tu baik. Sebab itu Aisyah kata, Aisyah, aku suka berpuasa. Kerana apa? Kerana puasa tu ialah aku, di keadaan amalan aku diangkat ketika Allah mengasihiku. Sebab itu Nabi berpuasa pada hari Isnin, Nabi berpuasa pada hari Khamis. Aku suka di saat aku punya amalan diangkat, aku sedang berpuasa. Mana ibadah yang paling hebat selepas haji adalah puasa. Iman adalah puasa. Mana puasa tu baik. Puasa yang dikatakan Nabi berpuasa ni apa dia? Isnin, Khamis. Lagi Ayyamul Bait, pasu hari putih. Lagi Ayyamul Aswad, puasa hari gelap. Lagi puasa nazar. Lagi puasa qada. Lagi apa lagi, Mas? Satu lagi, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau bulan Rejab dia berpuasa Isnin, Khamis, mapi muskilah, tak ada masalah. Kalau dia berpuasa Ayyamul Bait, tak ada masalah. Ayyamul Aswad, tak ada masalah. Puasa nazar, tak ada masalah. Contoh dia bernazar, dia kata, kalaulah saya punya nama naik haji ni, saya nak puasa. Berbetulan dia nama dia naik haji, tuan-tuan, hari tu isytihar pada hari Jumaat, dia puasa hari Jumaat, boleh tak? Boleh, Umat? Boleh, sebab dia nazar. Nazar ni hukum sunat, dia jadi boleh. Kata dia nak puasa Nabi Allah Daud, hari ni puasa, besok tidak. Hari ni puasa, besok hak tu boleh. Tetapi kalau dia khususkan jenis puasa, dia khususkan, Allah nawaitu saum syahrul Rajab, apa lagi? Raka'ataini. Tak ada raka'ataini, 2 rakaat tak ada. Ada pula adaan, lagi orang tak ada. Tapi ada tak orang buat? Kerana apa jawapan dia? Guru. Dia pergi kepada guru. Benar. Saya tengok puasa tu baik, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan buat satu ibadat khusus daripada tuan-tuan. Jumhur ulama mengatakan tidak ada dalil menyebut bahawa Nabi mengkhususkan jenis ibadah pada bulan Rajab. Tak ada. Tak ada. Jumhur ulama. Cuma di sisi 3 mazhab saja. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i saja. Dia kata harus disunatkan berpuasa. Berdasarkan hadis Nabi menyebut, aku suka berpuasa di saat aku berada di bulan Masyair, di bulan Syahrul Haram. Itu saja. Tapi puasa khusus ada tak? Tapi mazhab Hambali, dia mengatakan tidak ada dalil secara qat'i atau sahih mengatakan Nabi menentukan jenis amal.
Sebab itu mazhab Hambali menolak penentuan jenis amal pada bulan Syahrul Haram. Confirm. Mazhab 3 tadi apa dia? Hanafi, lagi Maliki, Syafi'i. Dia mengharuskan berpuasa saja. Tapi tidak ditentukan jenis puasa. Baik, Puan pernah dengar tak Dr. Mazhar ceramah dalam YouTube? Cuba tengok ceramah dia. Dia akan ambil pendapat yang Hambali tadi. Tidak ada dalil atau hadis menyatakan Nabi menetapkan jenis ibadah pada bulan Rajab. Disebut Ustaz Dr. Rozami bersebut benda tu. Sebab dia berpegang pada tidak ada dalil yang sahih. Dia mengambil pandangan daripada mazhab Hambali. So yang kita Malaysia ni, kita pegang yang 3. Apa dia? Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Tetapi ada syarat dia, tetapi tidak menentukan jenis amal. So kita beramal pada hari tersebut. Itu yang berlaku saya tadi. Itu yang berlaku ada orang yang berpuasa 3 bulan berturut ni, dia menyanggah pada dalil. Baik. Tuan-tuan pernah tengok tak ada buat majlis iftar, majlis berbuka puasa bulan Rajab? Ada tak orang buat? Ada masjid kat Shah Alam, ada buat. Boleh ke tak boleh? Masjid tu hukum macam Masjid Nabawi. Oh, masuk masjid tu dalam dia macam Masjid Nabawi, dengan lampunya, dengan hiat dia. Boleh ke tak boleh? Puasanya ada ritual dia tak? Ada. Tidak boleh makan, tidak boleh melanggar perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lepas tu ada berbuka. Tapi dia buat iftar Ramadan. Dia buat iftar majlis berbuka puasa untuk hari Isnin Khamis sempena bulan Rajab. Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Saya tanya tuan, berbuka puasa tu dia ada syarat sah tak? Majlis berbuka puasa ada syarat sah, syarat batal tak? Ada tak? Pertama, berbuka puasa mestilah ada tikar. Yang kedua, mestilah ada kurma. Mesti ada. Ada tuan-tuan? Maka boleh buat selagi tidak membabitkan tauhid. Selagi tidak membabitkan tauhid, selagi itu hukum dia boleh. Tapi ada orang menyanggah, ini tak boleh, kan? Dia tuan-tuan, kita boleh berpegang mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i. Dia berpegang selagi dia tidak sampai kepada maudhu', kita boleh beramal walaupun dia dhaif. Tapi dengan syarat, ada syarat dia. Syarat berpegang beramal dengan hadis dhaif ni, syarat dia apa dia? Yang pertamanya tuan-tuan, dia tidak sampai kepada maudhu'. Satu. Yang kedua, dia dibolehkan selagi dia tidak dikaitkan dengan tauhid. Yang ketiga, dia dibolehkan selagi ada nas yang mengatakan, benda tu boleh walaupun dia dhaif, yang tidak sampai kepada tahap maudhu'. Maknanya boleh beramal tuan-tuan. Itu dipegang oleh 3 mazhab tadi, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Okey. Tuan-tuan, sebab itu dia kata beritan iblis pada orang yang berpuasa. Ni puasa direct bulan-bulan ni, dia rasa dia buat macam betul ni, pada salah tu. Baik. Terluputnya keutamaan kerana tidak sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah bersabda, sebaik puasa itu ialah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dengan isnad daripada Abdullah bin Amru, katanya telah menemuiku Rasulullah dan berkata,
betulkah aku diberitahu orang bahawa engkau bangun malam dan berpuasa siang hari, dan engkau juga ada berkata, sesungguhnya aku akan bangun pada waktu malam dan aku akan berpuasa pada siang harinya. Jawab Abdullah bin Amru, memang benar apa yang disampaikan kepadamu itu. Beliau lalu berkata, tidak, aku bangun malam serta tidur pada siang dan berpuasa pada siang hari serta berbuka pada harinya, dan berpuasa lagi pada setiap bulan pada 3 hari. Baginya pula, apa 3 hari bulan? Ayyamul bid, puasa hari putih, dan berpuasa lagi. Jawabnya, hai Rasulullah, aku mampu buat lebih daripada itu. Dia kata, aku boleh buat lebih daripada itu. Maka baginda Nabi kata apa? Sesungguhnya dalam ibadah itu tadi mesti ada contoh daripada Nabi. Suka-suka hati nak tambah tak boleh orang. Saya tanya perempuan, puasa tu baik tak? Baik. Tonton buat yang Nabi tak buat, tapi kita buat sampai 3 bulan, boleh tak? Saya tanya lagi sekali. Solat zuhur berapa rakaat? Tonton nak buat 6, boleh tak? Kan banyak. Boleh tak buat? Tak boleh. Sama lah macam tadi Uman. Walaupun benda tu pahala, tapi tak boleh sebab dia mesti ada contoh daripada nak. Ustaz, apa kata Ustaz, sekarang ni solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak, subuh kita baca khutbah. Baik tak Uman? Baik tak? Tapi boleh tak kita tambah? Ni yang berlaku kepada sahabat Nabi ni. Dia kata, aku boleh buat lebih daripada yang engkau buat. Dalam ibadah ni Uman, mesti ada contoh daripada tak boleh. Itu dia kata, wasyarul umurum muhdasatuha, seburuk-buruk perkara mengada-adakan dalam perkara agama. Baik, dia kata ya. Sebab itu kalau kita nak berpuasa juga pada bulan ni boleh ambil puasa Nabi Allah Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Kita nak ambil puasa hari Isnin ke Khamis. Puan-puan kira-kira balik berapa hari Mak? Cuba kira berapa hari. Sehari puasa, sehari berbuka, dan 15 hari. Isnin Khamis 8. 15 jam 8 20 23. Campur puasa hari Ayyamul Bid 20 berapa? 23, 26. Kemudian Ayyamul Aswad 29. Nampak tak? Ada pula Nazar 30. Kita boleh ambil puasa tadi, tapi dengan syarat mesti puasa yang dibuat oleh yang contoh daripada Nabi SAW. Tapi dia kata, sahaja aku puasa Rejab sebulan, boleh tak Tuan? Itu tak boleh. Itu tak boleh. Sahaja aku puasa Syaban. Memanglah tuan-tuan, Aisyah kata, aku dapati Rasulullah pada bulan Syaban ibadahnya luar biasa. Sebab Nabi kata 3 bulan ini banyak orang lalai. Itu Nabi kata. Sebab itu Nabi beramal bulan Rejab ni dia dah mula bahasa mudah kita berapa ni, kita dah masuk gear 1 dah. Bulan Syaban masuk gear 2. Bulan Ramadan masuk gear 3. Mana kita dah makin memperbanyakkan amalan kita. Baik. Tuan, belitan iblis terhadap tawakal pula, pergantungan. Tengok. Iblis juga melimpahkan belitannya kepada satu kaum dengan mendakwa bertawakal. Lalu mereka hendak keluar naik haji tanpa bekalan. Dan mereka menyangka perbuatan itulah yang dinamakan tawakal. Boleh tak? Kita kena ya. InsyaAllah kalau rezeki adalah, kalau tak ada lah. Boleh tak? Tak boleh. Padahal mereka sungguh salah dalam kepercayaan mereka itu.
Sekali peristiwa datang pada seorang lelaki kepada Imam Ahmad bin Hanbal, berkata, aku mau keluar naik haji ke Mekah dengan bertawakal tanpa membawa bekalan sama sekali. Maka Imam Ahmad berkata kepadanya, pergi jalan bersendirian dan jangan ikut kafilah. Jawabnya, mana boleh, bahkan mestilah dengan mengikut kafilah. Maka berkata pula Imam Ahmad, apakah dengan bergantung dengan bekalan orang lain engkau hendak bertawakal? Moga-moga Allah akan beri kita taufik. Maknanya dalam perkara apa pun kita mesti usaha, tak boleh terus bertawakal. Tuan-tuan sama juga orang pergi haji tadi kan. Dia pergi haji, dia janji syarat sah, janji saya buat rukun, janji saya buat wajib haji, tapi dia tidak menepati kehendak haji. Dia nak kejar sunnah Nabi pergi haji pada hari 8 Zulhijjah dalam keadaan keperluan tak ada, dalam keadaan kenderaan tak ada, dalam keadaan air tak ada. Mudarat tidak? Mudarat. Kalau dia muda, boleh tak dia ambil? Umur berapa 30, darah tinggi pun tak ada, selalu jogging, hari-hari naik basikal, stamina dia bagus, boleh. Sebab tu saya tuan-tuan minta maaf. Sebab tu jemaah nak pergi 8, saya tanya, ajar sakit jantung? Oh tak ada. Umur berapa? 25, 30. Selalu naik basikal? Selalu. Jogging? Selalu. Badminton? Malam-malam main. Saya lepaskan dia. Tapi saya beritahu, kena beli makanan dekat tepi ni, beli roti, beli air, pergi sana, ambil sunnah Nabi. Daripada Mina nak pergi Arafah, berapa kilometer tuan? 22 kilometer. Kenderaan tak ada, jalan kaki. Boleh? Dia kata boleh. Nampak tak tuan? So di Arafah kita bersatu baliklah. Sebab ada yang buat begitu. Ada buat begitu. Saya offer kepada mereka nak buat. Tapi segala-galanya ialah buat sendiri. Saya akan letak satu orang staf untuk mengiringi jamaah ini. Ingat saya tahu sudah 15 orang buat. Tapi yang semua muda-muda. 21. Adik-beradik 3 orang. Dia beradik 3 orang. Kakak dia umur 28, dia 23. Itu saya bagi. Saya bawa satu guide untuk bawa dia. Tiba-tiba makcik 80 datang. Saya pun nak ikut ustaz. Tak payahlah datang. Sebab tuan, batu mana rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Bila baca kitab ni, dia menampakkan kepada kita banyak berlaku dia kerana tidak memahami ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni dia ada dipanggil usul fiqh. Dalam usul fiqh tu dia ada panggil manfaat dan mudarat. Kalau bertembung dengan 2 mudarat, nampak macam mana tuan? Bertembung dengan 2 mudarat, kena mengambil mudarat yang paling kecil. Bertemu 2 mudarat, kena ambil mudarat yang paling kecil. Puan-puan, orang melontar waktu afdal bila? Melontar jamrah. Waktu afdal waktu zuhur. Waktu tu yang pergi melontar siapa dia? Geng Afrika, Tanzania, yang geng kulit hitam tu waktu tu. Tiba-tiba kita mencelah kat situ. Mudarat tak boleh baca. Memang mudarat. Sebab kita tidak benarkan jemaah melontar pada waktu afdal. Orang Malaysia semua melontar pada waktu tak afdal, waktu malam. Kan? Orang Melayu panas tak tahan. Tak. Kejap-kejap jalan berhenti. Saya boleh jaga jemaah ni kan, tengok. Sebab tu saya buat 2 bendera. Bendera depan nak pergi melontar, bendera belakang kaut yang tinggal. Yang begitu kaut makcik-makcik jalan juga.
Tak sampai lagi Ustaz, tak sampai lagi ya. Di belakang tu kawut yang tinggal. Nah, tu pun dia nak kejar. Boleh tak Ustaz saya merancang nak ambil waktu afdal dengan cari pasal lah, kata saya. Tak, mudarat bertembung dua mudarat, kena mengambil mudarat kecil. Bertembung mudarat dengan manfaat, kena ambil mudarat. Tapi hukum dia kekal tak? Hukum dia kekal. Waktu tu waktu afdal, kekal. Macam dia orang perempuan kan, pakai face mask, dia kena bayar dam takhir wa takdir. Mana kena bayar dam yang boleh dipilih, kan? Sama ada menyembelih seekor kambing atau memberi makan kepada 6 orang fakir miskin seorang secupak. Secupak beranggas 10 rial. Kalau 6 orang 60 rial. Tuan-tuan, sebab itu orang perempuan pakai face mask masa hari Arab, masa dalam ihram, dia kena bayar dam kan? Dia pakai face mask kan? Kena bayar dam. Sebab apa? Menutup muka sebagai daripada larangan kena bayar dam yang boleh dipilih. Mula-mula seekor atau memberi sepilih, memberi makan. Jangan dengar dia nak bayar dam seekor kambing. Tuan-tuan, ada sampai satu ustaz tu ambil ustaz kambing. Sedikit seekor kambing, sedikit seekor kambing. Padahal dam tu dah boleh dipilih. Dia kena bayar 6 orang, seorang Tuan-tuan, saya tanya perempuan, selama dia pun bayar dam yang bagi dekat orang Masjidil Haram tu, perempuan bayar 6 orang ke bayar seorang? Dia bagi seorang tu 60 sekali. Boleh tak perempuan? Tak boleh perempuan. Dia kena bayar 6 orang, memberi makan kepada 6 orang fakir miskin seorang Sebab apa jadi begitu perempuan? Sebab gurur. Apa dia gurur? Kedangkalan perempuan, saya tengok orang jaga Masjidil Haram tu sampai jumpa saya minta tukar duit. Geng-geng makcik ni bagi duit RM1. Kan bagi RM1 kan? Perempuan, money changer di Arab Saudi, duit RM10 tak terima. Dia terima duit yang paling rendah ialah RM50. Tuan-tuan, bagi orang Arab tu RM1, RM2, RM5 sedekah. Memang sedekah tu baik tak teman? Baik. Tuan-tuan bagi RM5, dia boleh buat apa? Dia tak boleh tukar money changer kan? Tak tukar dia. Tapi baik tak sedekah tu? Baik. Tu kadang-kadang geng-geng Masjidil Haram tu kan, yang kerja sapu-sapu tu kan, dia nampak saya pakai baju best Raiha tu, minta tukar duit. Selongok RM2 yang tu, RM2 dia bagi. Siapa dia? Orang kita bagi sedekah kan? Sedekah tu baik, tapi money changer tak terima duit bawah RM50, dia tak terima. Kalau dia nak ambil pun tuan-tuan, kalau RM50 atau RM100 tu, dia anggarkan dapat dalam tak sampai 2 rial dia ambil. Rugilah kepada orang yang terima tadi. Baik, perempuan rahmati Allah Subhanahu, insya-Allah akan datang kita bicara ke belah Iblis terhadap tugas amal ma'ruf nahi munkar. Ini juga sering berlaku kepada masyarakat kita. Baik tuan-tuan, perempuan rahmati Allah Taala, dan akhir sekali perempuan, saya ingatkan pada perempuan yang pergi umrah bulan ni bulan Rajab mana. Kalau insya-Allah saya akan pergi pada hari Jumaat ni. Perempuan kalau pergi bulan ni, the best di bulan ni ialah bulan Isra Mi'raj. Satu, walaupun khilaf di sudut tarikh dia. Yang keduanya perempuan, bulan ni dia akan pergi ke Qarnul Manazil. Kita kena ingat ayat surah Al-Isra tu, innahu huwas samiul basir kan? Allah itu maha mendengar dan maha melihat tu, iaitu tentang Nabi berkata-kata dalam hati dia, mengapa aku diuji begini kan? Ya Allah, aku takut agama engkau akan mati. Di situ menunjukkan Jibril telah menampakkan dirinya buat kali yang kedua di Qarnul Manazil. Maknanya Jibril dah bagi hint bahawa dia akan di Isra dan di Mi'rajkan.
Cerita ni saya tangguhkan dekat Qanun Manazil nanti insya-Allah. Sebab perbahasan tu di sana cerita lebih terasa sebab Isra Mi'raj tu berlaku di tempat tu. Di tempat tu ketika Jibril memberi hint bahawa dia akan diisrakan, kan? Surah Isra kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Nabi merintih dalam hati dia, ya Allah, kau bagi aku pada ahli keluarga aku. Rupa-rupanya ahli keluarga aku menentang aku. Ahli keluarga mak dia yang baling batu tu dekat Taif. Kemudian kau bagi aku kepada musuh-musuh kau. Tak apalah, akal itu jangan kau terima. Tapi bagaimana agama kamu akan hidup, wahai Allah? Allah dengar rintihan Nabi itu, Jibril itu turun. Maka lepas daripada itulah Nabi masuk semula ke Mekah. Maka dia berniat ihram umrah. Sebab dia melepasi miqat. Saya nak pesan, sesiapa yang pergi Taif kena tawadak ke tidak? Kena tawadak ke tidak? Kena, sebab dia lebih dua marhalah. Kalau orang Mekah pergi Taif, kena tak dia tawadak? Orang bermukim, orang bermustautin, boleh tak? Dia tidak tawadak dengan syarat dia bermusafir lebih daripada 4 hari 3 malam. Kalau dia lebih pada 4 hari 3 malam, dia kena tawaf. Kalau dia tak sampai 4 hari 3 malam, orang Mekah dia tidak ada tawadak. Saya nak tanya, perempuan dia orang Mekah ke orang Malaysia? Kena tawaf. Lepas tu kita nak masuk balik, kena buat umrah ke tidak? Sebelum habis Abang. Puan. Yang ini Qanun Manazil. Yang ini Mekah. Yang ini Taif. Ini Taif. Ini Qarnul mana? Yang ini Mekah. Saya keluar. Lepas tak Qanun Manazil? Lepas. Adab masuk Mekah kena saya masuk balik. Kena buat umrah ke tidak? Tidak. Saya masuk balik. Melepasi tak Qanun Manazil? Kena buat umrah ke tidak? Itu dia. Tak nak jawab lagi. Yang kedua, Perempuan buat haji ifrad. Tuan-tuan niat haji, betul tak? Tuan-tuan masuk Mekah, ada tak tawaf umrah? Haji ifrad. Ada tak? Tuan-tuan buat tawaf apa? Tawaf kudum. Ya Allah ya Tuhanku. Tawaf kudum, tawaf selamat dah. Sama lah perempuan. Kalau tuan-tuan tak nak buat umrah daripada Qanun Manazil nak masuk balik ke Mekah, tuan-tuan tak buat umrah boleh tak? Boleh. Tapi kena tawaf sunat. Tawaf kudum. Berapa ramai buat? Nampak tak? Apa keburukan dia pula? Keburukan dia tak buat umrah tadi. Dia dah keluar, dia masuk balik, dia tak buat umrah, dia buat tawaf kudum. Dia tidak lagi boleh buat umrah selepas tu. Dah balik Mekah tu dia tak boleh buat umrah dah. Lusa tulat dia tak boleh buat umrah dah. Kalau dia buat umrah kena bayar dam seekor kam. Dam tertib tau, tertib. Dam tak boleh dipilih. Dia kena ambil nombor 1 dulu.
Dua benda salah. Saya tahu orang salah buat. Yang pertama, dia keluar tidak tahu wah, tu dalam seekor kambing. Yang kedua, dia masuk balik. Patut kena buat apa? Tawaf kudum. Dia buat tak? Tak buat tak apa. Sunat aja. Tetapi kena ingat. Selepas tu dia tak boleh lagi buat umrah sampai dia balik. Sebab apa? Sebab dia masuk tadi dia tidak melaksanakan Kalau dia buat juga dam tartib wa takdir, iaitu dam seekor kan. Berapa ramai yang langgar benda itu buat? Benda tu dikait dengan hutang. Kerana apa? Kerana ghurur. Pertama talbis, yang kedua ghurur. Wallahu alam. InsyaAllah jumpa lagi puan. Aku lakukan lihaza wa astagfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.